Siapa zalim dan siapa dizalimi? Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Putrajaya Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Ia berhubung satu video tular di media sosial berkaitan sidang media oleh Tan Sri Muhyiddin selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati video berdurasi 11 minit 11 saat itu dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara, katanya dalam kenyataan semalam. Menurut A. Asmadi, siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, satu laporan polis dibuat oleh Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan terhadap Muhyiddin semalam. Laporan polis dibuat berhubung kenyataan Muhyiddin yang mendakwa kononnya kes mahkamah terhadapnya ada campur tangan politik. Kami berkata laporan itu dibuat supaya polis menyiasat dan mengambil tindakan kerana ia mengundang pelbagai spekulasi buruk terhadap institusi penguatkuasaan dan kehakiman negara. Katanya kenyataan yang dilemparkan itu adalah tomahan dan fitnah untuk mencipta persepsi negatif terhadap Perdana Menteri. Di tengah-tengah tuduhan pembangkang terhadap kerajaan yang disifatkan zalim dan mengamalkan pendakwaan terpilih, Anwar bertanya sama ada mereka yang membuat tuduhan itu mempunyai bukti dakwaan mereka atau tidak. Anwar menjawab soalan Ahmad Fadli Syari Perikatan Nasional Pasir Mas yang bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan lanjut terhadap potensi rasuah dalam projek yang diluluskan sebelum pilihan raya umum lalu. Seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU15, terutamanya LCS? Terima kasih. Walaupun Ahmad Fadli tidak menyebut pendakwaan terpilih dalam soalannya, Perdana Menteri berkata dia akan mengambil kesempatan itu untuk menjawab tuduhan terhadapnya. Beliau juga berkata adalah perkara biasa untuk mengkritik dalam politik, tetapi sebagai Perdana Menteri beliau tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri mesti jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Nampaknya pelbagai cara dan naratif digunakan pembangkang apabila para pemimpin mereka diheret ke muka pengadilan akibat rasuah dan salah guna kuasa. Sedaya upaya mereka menafikan dan menidakkan dengan mencipta persepsi plot twist, kononnya mereka dizalimi dan imej mereka cuba diburukkan. Nampaknya tutup di atas, di bawah terselak. Tutup di bawah, dada terbuka. Terkini Muhammad Hussein Muhammad Nasir atau turut dikenali sebagai Datuk Roy yang dicari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini akhirnya menyerah diri kepada pihak berkuasa itu petang Isnin lalu. Datuk Roy dipercayai menjadi perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan kes program Jana Wibawa. 4 individu termasuk seorang pegawai SPRM ditahan namun kemudiannya dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 bagi mengelakkan siasatan ke atas program kontroversi itu. Datuk Roy pernah dituduh di mahkamah sebelum ini dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Sementara itu, anak kepada seorang pemimpin politik dikatakan berada dalam radar SPRM ketika agensi anti rasuah itu memperluaskan siasatannya berhubung program Jana Wibawa. Menurut sumber yang dipercayai, penahanan lelaki dikenali Datuk Roy yang dipercayai mendalangi kes rasuah dikaitkan dengan program itu mendedahkan bahawa anak ahli politik itu yang juga seorang ahli perniagaan juga disiasat. Menurut sumber itu lagi, nama ahli perniagaan itu bocor selepas Datuk Roy memperolehi senarai nama yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa daripada kenalan SPRM yang dikatakan seorang pegawai kanan. Datuk Roy dipercayai menerima sejumlah wang daripada seseorang yang rapat dengan pemimpin politik itu bagi membantu ahli perniagaan terbabit daripada ditahan reman. Sumber itu menggambarkan Datuk Roy sebagai seorang oportunis yang mencari mangsa dalam kalangan suspek SPRM. Sumber itu berkata Datuk Roy melihat peluang untuk membuat wang daripada mereka yang disiasat dalam kes berprofil tinggi. Nampak tak? Satu persatu dalang dan mereka yang menjadi entiti jelas atau tangan gelap telah dicari hingga ke lubang cacing. Jana Wibawa bukan soal pendakwaan terpilih. Jana Wibawa bukan tentang ingin menjatuhkan maruah Muhyiddin.
Sebaliknya, ia adalah satu pembongkaran kejahatan dan kebijatan kerajaan Tebuk Atap yang telah melahap duit rakyat ketika mereka mengibarkan bendera putih kerana kelaparan. Jenayah korup yang dibuat ketika puluhan ribu rakyat mati dijerut COVID-19. Siapa sebenarnya yang zalim dan siapa pula yang dizalimi? Lain bengkak, lain yang berdanah.